Zaman penuh tipu daya tuan-tuan. Sekarang ni kita tengok Ruwaibidah sudah melimpah ruah di mana-mana sahaja. Ya. Dia dapat mempengaruhi minda kita, mempengaruhi minda anak-anak kita. Yang semakin jauh daripada agama adalah kesan daripada golongan Ruwaibidah. Hati-hati, apatah lagi zaman yang penuh dengan tipu daya melalui internet, melalui media sosial. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Majlis zikir dan ilmu kita dengan tausiah daripada Al-Fadhil Ustaz Dr. Sayyid Syahrizan, insya-Allah. Falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil, sahabat saya Ustaz Nasrullah, atas peluang diberikan kepada saya untuk berbicara pada malam ini. Dan tak lupa juga kepada pihak penganjur Yayasan Taufik yang menganjurkan majlis yang penuh barakah pada malam ini. Malam majlis kita berada dalam majlis zikrullah, majlis memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berada dalam satu tahap yang mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya berkat komitmen kita dan kesungguhan kita dan keikhlasan kita bertandang dan hadir pada majlis yang dimuliakan ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa juga hadirin hadirat, terutama para habaib al-muhtaramun, tetamu-tetamu terhormat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya minta izin cakap duduklah, sebab saja nak berborak santai dan lebih kepada berbicara yang untuk perkongsian yang saya rasa mungkin tak berapa penting, tapi bagus untuk dihayati dan kita fikirkan sama-sama. Yang mana hari ini kita berada dalam satu majlis mahabbah tahun baru. Tengah hari tadi saya jumpa dengan seorang kenalan sahabat. Dia kata, jumpa, lama tak jumpa, berborak lama. Kemudian dia pun berborak-borak, saya pun kata, saya terpaksa balik awal, tak boleh nak duduk lama. Ya. Dan tak boleh nak duduk lama, saya kata malam ni saya kena hadir sebelum maghrib untuk sebab malam ni saya ada majlis yang perlu saya hadir dan penuhi jemputan, iaitu mahabbah tahun baru di Sungai Penchala. Kemudian kawan tu tanyalah, habis ada majlis ilmu, bacaan maulid dan sebagainya, ni kenapa tak buat awal Muharram, kenapa buat awal tahun? Bukankah kita ni meraihkan awal tahun ni Masihi ni seumpama kita ikut golongan orang-orang yang bukan Islam, yang meraihkan tahun baru dan sebagainya? Sepatutnya kita meraihkan awal Muharram. Dia tanyalah, dia nak tahu apa solusi dan apakah justifikasi yang boleh saya jawab untuk memuaskan hati dia. Dia bukan nak provok, saya kenal kawan tu. Saya kata, yalah, dalam satu kaedah fiqh disebut al-adah muhakkamah. Satu kaedah disebut adat itu boleh menjadi penilai ataupun memberi kesan terhadap sesuatu hukum hakam ataupun sebahagian hukum hakam. Maksudnya kalau kita ikut secara adatnya tuan-tuan, memang kita ni hidup dengan kalender Masihi tiap hari, betul tak? Memang. Tanya kalender Masihi, kita tahu daripada Januari sampai Disember. Tapi kalau tanya bulan-bulan Islam, silap-silap tak semua hafal. Silap-silap kalau tanya ustaz pun tak hafal juga bulan-bulan Islam. Bukan orang awam saja, ustaz sendiri pun tak hafal. Jadi adat kita memang
kita hidup dengan kalender Masihi. Dan kita hidup dan kita berpandukan kepada kalender tarikh kita, takwim kita, bila nak berlaku, bila nak berancang untuk masa hadapan kita. Memang adat kita melalui takwim Masihi. Kalau pergi Arab Saudi, mereka memakai bulan-bulan Islam. Itu memang adat mereka yang manakala kalau kita perkenalkan bulan-bulan Masihi, kurang dikenali, kurang diraikan ketika itu. Jadi Islam dia meraikan adat, ya. Dan dalam masa yang sama kita tidak melupakan apabila masuknya awal Muharram, kita tidak meninggalkan. Kita juga ada baca doa awal tahun, ada baca doa akhir tahun. Tetapi dalam erti kata pada malam ini kita menyambut mahabbah tahun baru, secara adatnya memang kita menyambut tahun baru berdasarkan tahun Masihi. Dan Islam sangat meraikan adat dan kebiasaan masyarakat itu sendiri. Ada satu bab khusus dalam kitab fiqh, al-adah muhakkamah, adat dan uruf setempat itu boleh memberi kesan terhadap sesuatu hukum yang di mana dinamakan sebagai hukum fiqh. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itu dalam kita nak melayari kehidupan kita di dunia ini, kita kena tahu matlamat kita adalah agama. Agama iaitu kita beriman pada Allah, kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana disebutkan oleh sahabat saya Al-Fadhil Dr. Ahmad Fakhrul Razi, bahawa setiap tunjuk ataupun jalan yang kita melalui jalan agama ni mestilah melalui Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita nak faham tentang sunnah Nabi, tak lari tak bukan kita memang kena ikut para ulama. Jadi saya nak emphasizekan ini tuan-tuan, kita masuk tahun 2023, kita berada dalam keadaan yang sangat-sangat mencabar. Seperti mana disebutkan oleh Tan Sri Datuk Syed Zainal Abidin, dari segi sudut ekonominya, dari segi sudut politik, dari segi sosial tuan-tuan. Tapi dari segi sudut penghayatan agama, kita sebagai umat Islam, kita bakal menghadapi suasana ataupun sosial yang sangat-sangat mencabar. Sebab itulah dalam erti kata Al-Quran dan Sunnah kita kena berpegang, tetapi kita jangan lupa kepada bahawa pemahaman Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tak lain tak bukan kita kena merujuk kepada para ulama ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Baik, berbalik tadilah kenapa kita boleh meraikan awal tahun Masihi tuan-tuan. Sebab itu adat dan kebiasaan kita. Dan dalam kaedah fiqh juga disebutkan tentang taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman. Sesuatu hukum tu boleh berubah dengan keadaan dan semasa dan zaman. Antara contoh kita ambil lah, ya. Menurut fatwa, ya, ataupun ada hadis yang disebutkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menyatakan bahawa pada akhir zaman nanti bila Dajjal keluar, Dajjal itu akan diiringi oleh 70 orang Yahudi Asfahan yang memakai tayalisah. Tayalisah apa? Dia macam kalau tuan-tuan pergi dekat Arab Saudi itu, dia panggil ghutrah. Ghutrah ni yang tutup kepala tu. Jadi hadis tu kalau kita tengok itu pakaian Yahudi. Tetapi bila sampai dekat Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, pengasas mazhab Maliki, dia kata memang nampak jelas pakaian tu pakaian Yahudi. Tetapi dia sendiri dalam fatwa, kalau buka dalam kitab Mawahibul Jalil, syarah Mukhtasar Khalil, mengatakan Imam Malik mengharuskan pakai tayalisah tu, sedangkan dia adalah pakaian resmi agama golongan Yahudi. Tapi kalau kita jenis tak sangka baik pada ulama, kita jenis pegang pada nas Al-Quran dan hadis saja tanpa kita bersangka baik pada ulama, kita kata apa Imam Malik ni, kenapa boleh fatwa macam tu? Ya. Kalau kita tak selusuri proses bagaimana Imam Malik mengeluarkan hukum, bagaimana dia keluarkan fatwa, mungkin kita nampak dari segi sudut logik kita tak berapa nak kena, tak berapa nak cantik. Tetapi dengan kebijaksanaan Imam Malik, Imam Syafi'i daripada Iraq sanggup datang nak belajar dengan Imam Malik, Muwatta Imam Malik itu sendiri, sanggup berhabiskan duit, berpajak gadai, nak datang nak berguru dengan Imam Malik. Jadi berbalik tentang tayalisah ni tuan-tuan, memang ia adalah alasan pada asalnya dia merupakan pakaian Yahudi. Tetapi lama kelamaan pakaian itu sudah menjadi adat masyarakat Arab. Masyarakat pun dia tiru, dia pakai, dan kebetulan suasana ketika itu memerlukan tayalisah. Cuaca panasnya, ya, dengan debunya, so masyarakat pakai. Dan ketika dekat Madinah ketika itu, dekat Hijaz, pakaian tayalisah itu sudah menjadi kebiasaan. Maka tidak nampak sebagai syiar golongan Yahudi ketika itu. Arab pun pakai. Maka Imam Malik kata, boleh pakailah. Kalau dulu pakai saja nampak muka Yahudi, pakai muka Yahudi. Sekarang Arab pun pakai, masyarakat Islam pun pakai, jadi benda tu jadi kebiasaan. Itu antara kalau kita lihat metod bagaimana Imam Malik mengeluarkan hukum. Ya, begitu juga ada hadis Nabi SAW, riwayat Sayyidina Ali. Ya, dia kata nuhitu ani thawbil ahmar.
Ya, Sayyidina Ali kata aku dilarang daripada memakai pakaian warna merah. Dan begitu juga ada hadis daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu yang mana Nabi tak kasih pakai baju warna merah. Tapi kalau kita buka dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, kita nampak Nabi sendiri pakai baju merah. So macam mana tuan-tuan? Ya, kalau kita tak merujuk pada para ulama, dia akan menyebabkan kita rasa keliru dan kadang-kadang kita sendiri lost. Dan kita sendiri tak berpegang pada agama dengan cara yang betul. Jadi sini Al-Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala disebut beberapa pandangan ulama untuk menghimpunkan antara dua riwayat yang pada zahir nampak kontradik, tapi sebenarnya tak ada kontradik. Antaranya kalau kita lihat Imam Syafi'i berkata, kenapa larangan memakai pakaian warna merah itu pendapat dan ijtihad Imam Syafi'i, sebab pada ketika itu pada permulaan Islam pakaian merah adalah syiar musyrikin. Dalam riwayat sampai kemah pintu dicat dengan darah-darah binatang yang disembelih, yang dikorbankan. Jadi satu syiar yang sangat menular pada ketika itu. Lama kelamaan pakaian merah tidak lagi menjadi syiar golongan musyrikin, maka Nabi SAW sendiri pakai baju merah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana proses berlakunya percambahan minda, perkembangan tamadun yang berlaku di sisi para ulama yang berhempas pulas bagaimana nak memandaikan umat, bagaimana nak mengkaryakan khazanah-khazanah yang sampai sekarang kita masih lagi boleh baca dan ambil manfaat. Dan proses ini bukanlah satu proses yang pendek, bukan proses yang sekejap. Ya, proses satu mazhab itu makan ratusan tahun, balah lebih daripada 1000 tahun. Ya, jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara perkara yang mencabar pada zaman ini kita menghadapi golongan-golongan yang macam-macam, yang menolak ulama, yang menolak mazhab, yang menolak ahli sunnah wal jamaah. Ya, semalam khutbah Jumaat cerita tentang Islam liberal. Saya tak suka Islam liberal ni. Saya liberal tapi sebab istilah tu memang kita kena gunakan juga supaya orang faham siapakah mereka. Ini antara ciri-ciri mereka yang mengenepikan ulama, yang mereka tidak mahu mengikut ulama untuk menjadi satu pedoman bagaimana mereka nak berpegang pada agama mereka yang betul. Jelas dalam hadis Nabi SAW sebut, wa innal ulama'a warathatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu merupakan pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, para ulama tidak mewarisi dinar dan dirham. Innama warrathul ilma, tetapi ulama hanya mewarisi ilmu yang diwarisi daripada para nabi. Wa man akhadhahu bihadzin wafir, sesiapa yang mengambil ilmu agama daripada ulama, menjaga ilmu agama daripada ulama, maka dia telah mengambil akhadhahu binasibin tamin kamil. Maksudnya dia ambil agama dengan betul, dia ambil agama dengan sempurna. Jadi jelas di sini tuan-tuan bahawa memangkin jiwa kita untuk faham agama dengan betul, tak lain tak bukan mestilah kita ambil daripada para ulama yang faham tentang Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Sebab itulah kalau kita faham bagaimana proses mazhab itu terbentuk. Mazhab, kalau mazhab Syafi'i, mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik berasal daripada mana? Kalau mazhab Abu Hanifah, madrasah Ahlul Ra'i yang diwarisi daripada madrasah Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diwarisi oleh Al-Aswad bin Yazid An-Nakhai, kemudian Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, kemudian kepada Hammad bin Abu Sulaiman, kemudian kepada Abu Hanifah An-Nu'man radhiyallahu anhum ajma'in. Proses yang panjang sanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madrasah ataupun mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik berasal daripada madrasah Ahlul Madinah dan Makkah, diwarisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diwarisi daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dan kepada Imam Nafi' radhiyallahu anhu, dan Imam Malik bin Anas, dan kepada Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i mewarisi ilmunya kepada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum ajma'in. Ini tuan-tuan kalau kita lihat silsilah bagaimana ilmu-ilmu Rasulullah itu diwarisi daripada sahabat, daripada tabi'in, atba' tabi'in, dan sampai kepada kita. Maka sebab itulah ilmu ini perlu diwarisi dan perlu dijaga. Yang mana jangan kita terjebak dengan dakyah-dakyah yang menjauhkan kita daripada para ulama untuk faham agama kita. Lebih-lebih lagi Nabi dah beri pesan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, akan datang satu saat Nabi kata, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at,
akan datang pada zaman nanti, masa-masa yang penuh dengan tipu daya, penuh dengan pelbagai hasutan yang membawa kita meninggalkan agama kita. Apakah tipu daya yang dimaksudkan oleh Nabi SAW? Ya, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukazzabu fiha as-sadiq. Ya, dan kemudian Nabi SAW sebut bahawa orang yang penipu akan dipercayai, akan dijulang kata-katanya. Ya, orang yang bercakap jujur dan amanah akan tidak dipercayai, akan diperolok-olokkan. Kemudian Nabi SAW sebut wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Orang yang tidak amanah, orang yang culas, yang tidak ada integriti, orang itulah yang akan diberi amanah. Wa yukhawwanu fiha al-amin, dan orang yang memegang amanah dengan baik, berintegriti, mereka itu dicampak dan tidak diberi amanah. Ya, dan Nabi SAW sebut lagi wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Dan pada zaman itu yang datang penuh tipu daya ini, golongan ruwaibidah yang akan berkata-kata, yang akan berbicara pada zaman itu. Maka para sahabat bertanya, waqila wa mar ruwaibidah ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan ruwaibidah? Ar-ruwaibidah, Nabi kata, ar-rajulut tafih yatakallamu fi amril amah. Ruwaibidah siapa? Lelaki yang bodoh, lelaki yang jahil, orang yang bodoh, orang yang jahil dan fasik, berbicara tentang urusan manusia. Zaman penuh tipu daya, tuan-tuan. Sekarang ni kita tengok ruwaibidah sudah melimpah ruah di mana-mana sahaja. Ya. Dia dapat mempengaruhi minda kita, mempengaruhi minda anak-anak kita. Yang semakin jauh daripada agama adalah kesan daripada golongan ruwaibidah. Hati-hati, apatah lagi zaman yang penuh dengan tipu daya melalui internet, melalui media sosial. Maka perlu kita pertekankan untuk memantapkan akidah ahli sunnah wal jamaah di dalam diri kita. Dan begitu juga anak-anak kita yang mana kita sambut tahun baru ni gembira-gembira juga, panjang umur, dapat masuk tahun baru, alhamdulillah. Tetapi kita perlu ada risau dalam hati kita, apakah yang akan berlaku pada generasi yang akan datang? Apakah yang akan berlaku, apakah yang menimpa pada generasi yang akan datang? Mungkin tuan-tuan tak rasa risau. Saya tak risau dengan Habib Uthman, kita tak risau dengan Ustaz Nasrullah, alhamdulillah. Teryakin akidah tak akan melonjak, akidah tidak akan berganjak daripada akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidah tauhid, akidah para anbiya dan rasul. Tetapi kita risaukan anak-anak kita. Demi Allah, dunia makin mencabar sekarang. Ya, dalam statistik yang boleh dipercayai, kita pun ada informasi yang tepat dan kita tahu maklumat mana kita boleh ambil. Ya, golongan LGBT dekat Malaysia ni sudah meningkat, yang mana 2-3 tahun lepas yang dapat didetek seramai 100,000 orang Melayu Islam. Sekarang sudah meningkat 300,000 lebih. Dia berkembang biak, ya. Ini generasi kita, generasi yang jauh daripada agama, jauh daripada Al-Quran, jauh daripada sunnah dan jauh daripada para ulama. Ini akibatnya. Sangat merisaukan. Kalau tak ada rasa risau, saya tak tahu nak kata apa, susah. Dan pada musim PKP, di mahkamah syariah, seramai lebih kurang 30 lebih. Ya. Pejabat Mufti kita ada satu unit namanya unit konsultasi akidah. Tahun lepas saja ada permohonan hampir 30 orang kalangan masyarakat Islam kita yang memohon untuk murtad. Faktor dia nak kahwin dengan lain, dia jumpa dengan Mak Saleh apa semua, ya. Jadi macam ni. Ada jumpa juga yang LGBT, dia kata dia frust dengan Islam, Islam itu tak boleh, murtad lah, lagi senang. So nak tukar IC, so kalau dia nak buat LGBT tak ada siapa boleh tangkap, jabatan agama tak tangkap. This is serious matter, very serious, very critical. Dan kita perlu lihat apa yang kita perlu lihat. Hadis Nabi SAW jelas saya bacakan tentang peranan ulama. Sebab itulah dalam erti kata kita masuk tahun 2023 ini perlu kita lihat, kita perlu cakna, ya. Kita kena simpan baik-baik peribahasa Melayu datuk nenek moyang kita yang menyebut melentur buluh biarlah daripada rebungnya. I'm very happy, saya sangat suka bila nampak dalam majlis ini kita dihadiri oleh anak-anak, ya. Yang bersalam tadi pun kita pun happy jugalah kan. Kalau boleh ini semua kita nak ajak jadi, ya, kader-kader kita yang memangkinkan dakwah untuk kita giatkan lagi usaha supaya kita dapat selamatkan umat ini daripada terus terbelenggu dengan dakwah barat yang semakin merosakkan dan semakin merisaukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pun tak nak bercerita panjang, ya, dan minta maaf tak ada nasyid dan kasidah yang saya nak kongsikan, ya. Itu saya serah pada Dr. Ahmad Fakhrazi lah. Dia
Dia bawa kasidah semua yang masterpiece punya lah, yang kita dengar pun sedap. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, kalau boleh lagi ada ruang untuk Dr. Ahmad Farazi, kalau dapat luangkan lagi, alhamdulillah. Penutup ke kan? Mana tahu. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan ummah ini. Semoga Allah selamatkan diri kita, selamatkan ahli keluarga kita, selamatkan anak cucu kita yang bakal lahir, dan selamatkan negara kita, dan selamatkan segala seluruh umat Islam di seluruh dunia ini, supaya kita bersatu hati untuk meneruskan jalan-jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.